kena pergi ke ATM machine Maybank to You untuk daftar haji di situ. Kemudian buka akaun Maybank to You. Kalau buka di handphone, jangan buka di mobile apps sebab dekat situ tak ada tabs yang kita nak. Jadi buka di browser, sama ada dibuka di Safari ataupun buka di Chrome. Jika dah ada akaun, selepas pergi ke ATM machine tu, boleh terus tekan di Pay and Transfer. Boleh check dekat slide ke kanan, ada nampak tabung haji. Dan jika korang belum register haji, tekan di Apply, buka di Services, mercik. Ada pilihan dekat situ, anda tekanlah Submit. Itu adalah ringkasan macam mana korang boleh linkkan akaun tabung haji ke akaun Maybank to You. Dan kalau korang nak penjelasan yang lebih terperinci dan berjela-jela, korang boleh tengok video ni sampai habis. Dan di hujung video ni, saya akan jelaskan macam mana adanya akaun tabung haji yang dilinkkan ke akaun Maybank to You dapat membantu kita dalam mencapai apa-apa sahaja matlamat kewangan. Hai, Assalamualaikum, saya Hafiz Ilyas. Hari ni saya nak cerita macam mana kita nak register akaun tabung haji ke akaun Maybank to You. Yang pertama sekali, korang kena ada akaun tabung haji lah. Dan nombor akaun tu yang penting. Korang pergi ke ATM machine, macam biasa, masukkan kad, masukkan PIN number, kemudian pilih tabung haji, daftar tabung haji. Kemudian korang kena masukkan nombor akaun tabung haji tu, dan tekan yes sampailah dia print receipt mengatakan transaksi dah berjaya lah. Kemudian korang boleh buka di mana-mana browser lah. Kalau korang buka di PC, mudah lah, buka di Chrome ke mana-mana lah. Tetapi kalau korang buka di handphone, tak boleh buka di mobile apps lah. Korang kena buka di browser juga, iaitu di Safari ke Chrome ke mana-mana browser lah. Search je maybanktoyou.com.my. Kemudian masukkan password macam biasa. Dan dekat sebelah atas kiri tu, korang boleh tengok Pay and Transfer. Kalau korang slide ke sebelah kanan, korang boleh nampak akaun tabung haji. Selepas korang dah register di ATM machine tu, akan ada tab tabung haji dekat situ. Bila dah ada tab tabung haji dekat situ, korang bolehlah buat simpanan terus daripada akaun Maybank korang. Anda kata korang belum register lagi untuk daftar haji, korang boleh tekan dekat Apply tu, Services, dan juga pilihlah individual ke ataupun grup haji. Kemudian korang tekan Submit. Saya tak boleh buat benda ni sebab saya dah register untuk daftar haji ni dah lama dah. Jadi bila saya tekan individual haji, dia akan keluar macam ni dekat bawah. So itu bermakna saya dah register lah sebelum ni. Jadi kalau korang yang belum lagi register dan dah try register dan korang dah tahu apa yang dia akan tanya selepas tu, maybe korang boleh kongsikan di komen lah apa yang detail yang diperlukan. Dalam tab tabung haji ni, korang boleh transfer duit ke akaun tabung haji, dan juga korang boleh transfer balik dari akaun tabung haji masuk ke dalam akaun Maybank balik. Korang boleh transfer ke akaun tabung haji, mudah lah, semuanya mudah, dari akaun Maybank to You sahaja. Kita dah selesai lah tentang cara untuk linkkan akaun tabung haji ke Maybank to You. Seperti yang saya cakap tadi, dalam korang nak membina apa-apa matlamat kewangan ataupun tabung kewangan lah, contohnya macam tabung rumah, macam saya tabung rumah, tabung kahwin, tabung membeli kereta, tabung membeli motosikal. Antara tabung awal yang kita kena buat adalah tabung kecemasan. Tabung kecemasan ni adalah untuk digunakan pada waktu-waktu kecemasan, sesuai dengan nama dia lah. Jadi ciri-ciri yang penting untuk satu-satu tabung kecemasan ialah dia mempunyai liquidity yang sangat tinggi. Maksudnya, jika hari ni saya nak guna duit, jika hari ni saya nak guna duit untuk kecemasan, hari ni juga saya akan dapat duit tu. Seperti yang anda tahu lah, post saya sebelum ni, anda boleh tengok saya gunakan Rais dan Wahid. Sebenarnya saya cuba menjadikan Rais dan Wahid ni sebagai satu tempat untuk tabung kecemasan. Tapi saya dah test dah dua-dua apps ni untuk pengeluaran, withdrawal. Saya dah test untuk Rais dan juga saya dah test untuk Wahid. Dan dua-dua ni
mengambil masa yang lebih lama daripada instrumen lain lah. Tak silap saya Wahid, saya try lebih daripada 3 hari. Untuk Rais pula saya tak ingat, tapi memang lama lah. Saya rasa dalam 3 hari juga. Wahid lagi lama daripada Rais, seingat saya. Jadinya untuk ciri-ciri tabung kecemasan kita ni tak sesuai kalau dia ambil masa sampai 3 hari. Sekurang-kurangnya kita nak hari tu juga. Kalau lagi bagus, sekarang kita minta, sekarang kita dapat. Pantang minta, terus dapat. Itu lagi bagus. Jadi untuk jumlah tabung kecemasan ni sebenarnya yang paling bagus adalah, ada yang katakan jumlah tabung kecemasan yang terbaik adalah 3 bulan gaji. Ada yang kata 6 bulan gaji, dan ada yang kata sampai 12 bulan gaji. Tapi kalau 12 bulan gaji, andai kata korang punya gaji 2,000, so maknanya untuk tabung kecemasan korang kena kumpul sampai 24,000. Bukanlah tak boleh, memang lagi bagus. Kita takutkan punyalah nak simpan tabung kecemasan sampai 24,000, itu dah menghalang kita dari mencapai matlamat-matlamat lain. Jadi cukuplah untuk peringkat awal ni kita letakkan tabung kecemasan tu ada RM1,000. Ini peringkat awal lah. From time to time kita akan naikkan jumlah duit dalam tu lah. Dapat 6 bulan gaji ke, bagus juga kan. So sesuai dengan nama dia, tabung kecemasan. Andai kata kalau ada anak sakit, kemudian korang punya tempat kerja tak ada cover kad kan, tak ada cover panel klinik ke, so korang kena buat sendiri kan. So korang kena ada gunakan tabung kecemasan ni lah. Ataupun handphone pecah ke kan, ataupun kereta rosak ke, so ataupun anda kena buang kerja, waktu itulah kita akan gunakan tabung kecemasan ni. Sebenarnya akaun tabung kecemasan saya tak banyak pun. Akaun tabung kecemasan saya adalah RM1,000 sahaja. Jadi sebagai contohnya, hari ni saya ada di Berjaya Times Square. Dianggarkan saya akan duduk dalam kereta ni selama 3 jam. Disebabkan saya boring, sebab itulah saya buat konten ni. Sebenarnya handphone wife saya rosak. Sebenarnya dah lama dah handphone ni rosak. Cuma dia makin membahaya lah. Sebab dia dah start keluar kaca. So kaca ni sebab saya ada anak kecil, saya tak nak lah kaca ni sampai ke mata baby ke mana-mana lah. So kaca ni kan bahaya kan. Jadi kecemasan. So disebabkan itu, hari ni saya di Berjaya Times Square untuk tukar LCD screen handphone wife saya. Mahal tak mahal, murah tak murah, saya akan kena charge 800 untuk tukar skrin. So mana nak cari duit? Itulah saya gunakan tabung kecemasan. So tinggallah 200 saja baki untuk tabung kecemasan. Jadi bila dah tinggal 200 saja baki dalam tabung kecemasan ni, adalah tugas saya pula untuk menambah duit dalam akaun tabung kecemasan ni supaya dia jadi 1,000 balik. Macam itulah hidup. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih, kena top up lah. Okay. Jadi fungsi tabung kecemasan ni adalah bila kita ada di dalam keadaan kecemasan, kita takkan usik tabung-tabung lain ni. Jangan biasakan usik tabung-tabung yang kita dah cipta. Contohnya kita ada akaun tabung rumah di Wahid katakan. Jadi bila ada kecemasan ni, sampai kita terpaksa usik akaun Wahid tu, dia sebenarnya bukannya tak boleh usik. Kita tak nak biasakan diri kita keluar duit, masuk duit, keluar duit, masuk duit. Nanti psikologi kita untuk menyimpan tabung ni, dia akan terganggu tau. Nanti sikit-sikit nak ambil duit ni, sikit-sikit nak withdraw daripada Wahid. Sebenarnya benda tu tak bagus lah kan. Nanti lama-lama takkan jadi menyimpan pun. Okey, kenapa tabung haji? Sebenarnya banyak instrumen lain. Contohnya kalau saya listkan instrumen lain, contoh yang paling mudah saving account ataupun tabung dalam MAE, money market. Ini pilihan-pilihan yang liquidity dia tinggi lah. Yang paling tinggi of course lah saving account. Tapi disebabkan dia terlalu tinggi liquidity tu, kita takut nanti tabung kecemasan tu senang sangat liquid, tahu-tahu dah tak ada dah kan. Macam pernah dengar kan, tahu-tahu dah habis dah. So disebabkan itulah kita masukkan ke akaun tabung haji. Di mana kelebihan akaun tabung haji ni, kalau kita tak usik, dia ada je lah dekat dalam tu. Dan kalau kita tak menggunakan apa-apa amount langsung dalam tempoh 1 tahun, maknanya rezeki kita lah. Sebab kita tak ada langsung kecemasan untuk tahun tu. So 1 tahun kita tak usik duit tabung kecemasan, jadi kita dapat untung
daripada profit di tabung haji. Berapa cas yang dikenakan bila korang nak transfer duit daripada tabung haji masuk balik ke akaun Maybank to You tadi? Korang akan dicas RM RM1. Kalau kita tengok option lain pula, contohnya macam money market ke, Rais, Wahid, macam yang saya cakap tadi, liquidity dia memang tinggi tapi tetap ambil masa at least 3 ke 5 hari. Kesimpulannya, mulalah menabung untuk tabung kecemasan korang sebelum korang mula menabung untuk matlamat kewangan korang yang lain. Itu sajalah cerita dan penjelasan saya untuk hari ini. Semoga video ni dapat memberi manfaat kepada korang. Sebelum tu saya nak ingatkan yang saya ajar tadi cara macam mana nak akses Maybank to You, berkemungkinan dia akan berubah selepas ni sebab apps Maybank to You ni sentiasa akan di-upgrade lah oleh pihak Maybank kan. Jadinya mungkin sekarang ni saya tunjukkan caranya, mungkin lagi 2-3 tahun ke apa yang saya tunjukkan ni dah tak relevan. Itu sajalah. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.